Camera handling dia ni worst weh. Assalamualaikum, salam sejahtera dan hai kepada korang semua. Hari ni aku nak review satu filem Indonesia baru yang bertajuk Mencuri Raden Saleh. Filem ni baru je keluar dekat wayang kat Malaysia ni 22 September, which is semalam. So filem ni diarahkan dan ditulis oleh Angga Dwi Mas Sasongko. Cerita ni mengisahkan tentang sekumpulan remaja yang diorang ni plan nak mencuri satu lukisan yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. And lukisan ni terletak dekat dalam Istana Presiden. Korang boleh tengok lah dalam cerita ni macam mana budak-budak yang tak ada pengalaman dalam rompakan, dalam mencuri, diorang kena curi lukisan ni. So kenapa diorang kena curi? First, memang kalau korang tengok kat trailer dia, memang dia ada bagi tahulah pasal duit. Tapi ada sebab-sebab lain lagi yang tu korang kena tengok sendiri. Before aku nak kongsikan pendapat aku tentang cerita ni, aku ada a few things yang aku nak kongsikan dengan korang yang aku rasa fakta menarik. Bagi aku menarik lah. Dia bukan fiction daripada cerita ni. First, lukisan yang diorang nak curi ni sebenarnya memang wujud. Memang ada pun lukisan ni. Second, Raden Saleh ni pun sebenarnya adalah figura yang real, yang mana dia hidup dekat somewhere tahun 1800. And Raden Saleh ni memang dikenali disebabkan oleh lukisan yang tadi itulah. Yang dia lukis somewhere tahun 1857 macam itu, tak silap aku. And yang ketiga, lokasi lukisan tu memang betul dekat Istana Presiden. Sebelum ni memang dekat Istana Presiden lah, tapi dah dipindahkan dekat museum somewhere dekat Indonesia. Aku baca sebenarnya sejarah, aku adalah baca sejarah lukisan ni, kenapa dia jadi sangat penting untuk sejarah Indonesia. Sejarah dia sangat-sangat panjang dan aku rasa aku tak boleh kongsikan dengan korang kat sini lah. Pada aku, keseluruhan cerita ni, untuk overall cerita ni, dia memang gempak. Walaupun pada awal-awal dia aku rasa macam boring. And dengan pemilihan warna yang aku memang tak suka, color grading yang memilih ke arah gelap-gelap sikit sini, aku memang tak suka. Macam cerita DC kan, cerita DC aku tak suka bukan disebabkan oleh story dia ke, dia punya plot ke, tak. Sebab dia punya color grading yang dia pilih, iaitu warna lebih ke arah dark-dark sikit, aku memang tak boleh nak tengok. So bila aku masuk dekat wayang semalam, aku tengok awal-awal tu start, aku tengok kenapa dia pilih warna gelap. So aku rasa dah sakit hati dah tengok. Tapi still aku tengok jugalah. Untuk opening cerita ni aku rasa dia biasa-biasa je. Dia tak ada satu wow factor yang daripada awal aku masuk je wayang aku rasa wow. Tak ada. Aku tak ada perasaan tu. Dia punya pace movie pun untuk permulaan, dia bukanlah untuk permulaan. Maksud aku in term of pace movie, dia punya build up karakter dengan story tu agak slow. Aku rasa dalam 30 minit jugalah aku rasa boring dan aku rasa mengantuk. Tapi after dia punya story dengan dia punya karakter dah solid, pace movie pun dah start turun naik. So aku rasa dalam 30 minit pertama tu aku rasa boring, tapi lepas tu untuk the next 2 hours aku memang enjoy. Cuma part closing ni memang aku geram gila sebab sebelum ni ada salah satu video aku ada bagi tahu yang salah satu cerita dia pace movie bila nak dekat ending, dia akan start slow tau. Momentum dah start turun sebab nak get ready mood kita untuk okay, cerita nak habis. Tapi untuk cerita ni masalahnya, dekat ending pun dia bagi kau, dia bagi. Cerita ni bagi aku memang tergantung ending dia yang membuatkan aku geram sebab aku nak kena tunggu dia punya sambungan. Aku memang expect mesti ada dia punya sequel. Kalau tak ada aku geram ni. Sebab cerita dia bagi aku tergantung. And untuk pengetahuan korang, cerita ni ada after credit. So if let's say korang tengok wayang cerita ni, lepas cerita ni habis, jangan keluar dulu sebab ada after credit. So memang aku rasa kalau ada keluar yang kedua, memang aku akan tengok. And untuk pengarah, untuk producer, tolonglah siapkan cepat sikit sequel cerita ni. Next ni aku nak cakap pasal karakter. Untuk karakter pada awal-awal movie ni, aku rasa diorang ni macam kayu. Okay, aku just nak bagi tahu dekat korang lah. Ada a few things yang aku tulis. Dekat awal-awal movie tu aku tulis banyak gila bad things yang aku tulis. Jenis aku kalau aku nak review satu-satu movie, aku memang bila tengok satu part, aku memang akan tulis apa yang aku tengok, apa yang positif, apa yang negatif. Sebab aku ni jenis pelupa. So memang aku kena tulis siap-siap supaya nanti aku boleh olah balik. Aku tulis banyak gila benda negatif, karakter, skrip, apa sebagainya kan. Tapi at the end of this movie, aku delete semua. Sebab apa? Bila aku relatekan balik, karakter dia ni awal-awal ni macam kayu tau. Tapi bila dah start pertengahan tu dah nampak better. Tapi bila aku relatekan semua ni, baru aku faham kenapa dia orang buat dia macam ni, kenapa director dia susun macam itu. Yelah, dia orang ni bukannya ada pengalaman. Budak-budak, satu budak-budak remaja. Aku rasa dia orang dalam budak-budak universiti kot. So dia orang ni tak ada pengalaman dalam rompakan, dalam mencuri. So dia orang memang tak ada pengalaman, tak ada experience. Korang pun kalau aku suruh korang curi selipar dekat masjid, korang confirm nervous ni lah. So banyak gila lah benda-benda bodoh yang dia orang buat.
which is banyaklah kesilapan-kesilapan bangang yang diorang buat sebenarnya dalam movie ni, which is aku rasa bila aku relatekan balik, oh yelah diorang mana ada pengalaman dalam mencuri kan, takkan tiba-tiba nak power. So benda tu nampaklah diorang punya progress as a beginner to nak cakap expert tak expert lah, to advance aku cakap. Pada aku dekat sini in term of character bagus. Untuk jadikan karakter tu bagus, memang power juga director dia susun macam mana nak jadikan benda tu. In term of script pula, aku rasa tak ada penggunaan bahasa-bahasa kamus. Yang aku rasa bila dengar diorang bercakap ni, nampak macam diorang ni in a real conversation. Bukannya macam diorang baca skrip ke apa ke, tak ada. Memang nampak semua. Last ni aku nak sebut tentang sound effect dan visual effect. So first aku akan sentuh tentang sound effect dia dululah. Sound effect dia ni aku rasa bagus, sedap didengar. Tak terlalu over, dia tak adalah kau tumbuk tiba-tiba bunyi air hujan turun ke, ataupun kau baling cawan tiba-tiba orang tu kena tumbuk ke, tak ada bunyi-bunyi macam tu. Yang faham tu faham lah. Aku memang bab sound effect aku memang peka. Aku memang tak suka cerita yang menggunakan sound effect terlalu over. Cukuplah sekadar sound effect ni bagi aku dia tak perlu nak wow factor sangat pun, sebab sound effect ni cukuplah sekadar background music yang kena dengan mood, dia punya activity dekat dalam scene tu kena dengan apa yang bunyi tu. Tak adalah bunyi orang lari dekat padang pasir tu bunyi belecak. Kan tak ngam kan. So bagi aku cerita ni untuk sound effect memang perfect. Dan untuk visual effect, cerita ni awal-awal dia tak banyak guna sangat visual effect. Mungkin ada sikit, tapi dekat penghujung, dekat ending-ending macam itu, aku dah nampak ada visual effect yang aku rasa kemas. Tak nampak kartun lah. Visual effect dia memang cun. Itu je aku boleh cakap. Visual effect dia cun dan tak nampak kartun, dan aku rasa just nice. Dia tak terlalu over juga. Cuma apa yang aku paling tak suka dalam cerita ni, satu je. Okay, tadi aku dah cakap pasal dia punya color grading. Dia orang memilih kepada warna-warna gelap. Tapi apa yang paling aku tak suka dalam cerita ni adalah dia punya camera handling. Okay, camera handling dia ni worst weh, aku boleh cakap. Okay, sebab kalau korang cakap cerita Mat Kilau sebelum ni, cameraman dia bergegar apa semua kan. Okay, tapi at least itu masa orang tu berlari ke, ataupun ada action sequence, kamera dia bergegar. Tapi yang ni orang tu tengah berdiri tegak, tengah bercakap, kamera ni bergegar, macam tak ada stabilizer. Dia macam ni tau. Kau kalau minta aku record kau, lepas tu kau tengah berdiri je. Kau nak minta aku record kau bercakap sambil kau berdiri je. Tak perlu lari, tak perlu apa. Tapi aku bergegar. Kau sakit hati tak? Macam itulah. Sebab dia macam ada dalam satu bilik ni, aku nak cakap tempat tu sempit tak juga. Aku memang sakit hati. Tapi itu awal-awal je lah. Aku tak tahu kenapa ada efek shaky ni. So, yang aku rasa annoying sangat-sangat dengan cameraman tu. Tapi sampai ke dah dekat pertengahan macam itu, masalah tu hilang. Aku rasa dia tukar cameraman ke, ataupun cameraman awal-awal tu dah insaf ke, aku pun tak tahulah. Tapi itulah cerita pasal kamera. Tapi bila dah sampai hujung tu, aku memang dapat fokus dengan sepenuhnya sebab masalah shaky tu dah tak ada. Okay, before aku lupa, aku nak cakap pasal cerita ni dia masukkan terlalu banyak elemen. Which is benda ni dia tak jadi masalah sebab dia ada masukkan elemen sedih, dia ada masukkan elemen lawak, dia ada masukkan elemen tense, thrill lah. Dia ada masukkan elemen thrill, ada masukkan elemen drama, which is semua tu complete dekat dalam filem ni. And cara dia susun elemen-elemen ni sangat-sangat cantik yang aku rasa kau tak rasa pelik. So kat situ aku rasa dia punya director memang berjaya lah buat cerita ni lagi best. And dia punya plot, jalan cerita, aku tak cerita lagi. Dia punya plot dengan jalan cerita untuk cerita ni agak kompleks Kau akan nampak sesuatu yang aku rasa wow, ini filem level-level Bollywood pula. Filem-filem ni dia level-level Hollywood. Dia bukan Mellywood lagi dah. So dia dah another level. Aku memang tak boleh nak compare sebenarnya cerita Melayu dengan cerita Indonesia. Memang tak boleh nak compare. So kau janganlah kalau ada orang cakap kau tengok cerita Indonesia macam ni, kau tak boleh nak compare. Sebab cerita Indonesia memang dah another level. Sebab adalah mungkin yang ada dekat Malaysia tak ada dekat Indonesia. Yang itu kalau faham lah So untuk rating cerita ni aku tengok dekat IMDb dia bagi 8.2 per 10. Tapi personal rating aku untuk movie ni aku bagi 9.5 per 10. Mana 0.5 tadi tu hilang disebabkan oleh cameraman yang aku geram ni tadi. In term of dia punya color grading tu aku boleh maafkan sebab color grading ni bagi aku dia subjektif. Sebab ada setengah orang memang suka color grading macam itu, tapi pada aku tak suka color grading yang macam itu. Korang kalau dah tengok cerita ni, apa pendapat korang? Mungkin pendapat kita tak sama. So, cuba korang komen pendapat korang tentang cerita ni. Sampai sini je aku review movie untuk hari ni. Jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan bell notification supaya korang tak terlepas aku punya review yang akan datang. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. She's a